Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi kita dalam sesi PDPR Sejarah tahun 5 dengan tajuk kita pada hari ini iaitu Bangkit Berjuang, Penjajah Ditentang. Dalam tajuk ini, kita akan lihat tokoh-tokoh tempatan, sebab-sebab dan peristiwa penentangan tokoh-tokoh berikut di negeri masing-masing. Baiklah, kita akan sambung dengan tajuk seterusnya iaitu Mat Saleh. Nama sebenar Mat Saleh ialah Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datuk Balu atau digelar sebagai Mat Saleh. Beliau dilahirkan di Inanam, Sabah. Beliau berketurunan Bajau dan Suluk. Sebab penentangan Mat Saleh. Mat Saleh menentang SBUB kerana tidak mengiktiraf kedudukannya sebagai pemerintah di Sandakan, Menggatal, Inanam dan Pulau Gaya. SBUB mengambil alih hak memungut cukai dan mengadakan peraturan baharu yang membebankan rakyat. Sebab itu, Mat Saleh bangkit menentang SBUB. Kita lihat peristiwa penentangan Mat Saleh. Pada tahun 1897, Mat Saleh dan pengikutnya menyerang kubu SBUB di Pulau Gaya. Kemudian, Mat Saleh mendirikan kubu lebih kukuh di Tambunan setelah kubunya di Ranau dimusnahkan oleh SBUB. Pada tahun 1900, SBUB melancarkan serangan besar-besaran dan menyebabkan Mat Saleh terkorban. Namun, perjuangan Mat Saleh diteruskan oleh Mat Sator yang berpusat di Kampung Kapayan Lama, Tambunan. Kita lihat kepada tokoh seterusnya iaitu Antenom. Nama sebenar Antenom ialah Ontoros bin Buyusan. Beliau dilahirkan pada tahun 1873 di Sila Pinikit, Salangit, Ulu Sungai Tahol, Pensiangan, Sabah. Mengapa Antenom bangkit menentang? SBUB menjadikan kaum Murut sebagai buruh paksa untuk membina jalan. SBUB juga tidak menghiraukan adat dan kepercayaan penduduk dengan menceroboh masuk kawasan hutan yang dianggap mengganggu roh nenek moyang mereka. SBUB juga memperkenalkan cukai baharu yang membebankan rakyat. SBUB tidak membenarkan penduduk membuka tanah untuk pertanian. Kita lihat peristiwa penentangan Antenom. Antenom mengetuai pahlawan Murut untuk menentang SBUB dan membina kubu di Sila Pinikit, Salangit, Ulu Sungai Tahol, Pensiangan. Pada tahun 1915, Antenom melancarkan serangan hendap dengan menggunakan tombak, pedang dan sumpit terhadap SBUB di Pensiangan dan membina kubu di Sungai Salangit. Akhirnya, Antenom menyerah diri kepada SBUB untuk menyelamatkan keluarga, pengikutnya dan kaum Murut. Tokoh seterusnya ialah Tok Janggut. Nama sebenar Tok Janggut ialah Haji Mat Hassan bin Munas. Beliau dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Tok Janggut bangkit menentang kerana dia tidak bersetuju dengan pengenalan sistem penasihat British. Penduduk tempatan dipaksa menerima sistem cukai dan peraturan tanah baharu yang membebankan mereka. Peraturan baharu British menimbulkan kesulitan kepada penduduk tempatan. Pada tahun 1915, Tok Janggut menyerang dan berjaya menguasai Pasir Putih. Namun, British menyerang balas Tok Janggut yang berkubu di kampung dalam pupuh. Akhirnya, Tok Janggut terkorban dalam pertempuran itu. Tokoh terakhir yang kita akan belajar pada hari ini ialah Haji Abdul Rahman Limbung.
Nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid. Beliau dilahirkan pada tahun 1868 dan meninggal dunia pada tahun 1929 di Mekah. Haji Abdul Rahman Limbong menentang British kerana British memperkenalkan undang-undang baharu yang membebankan rakyat, seperti peraturan tanah untuk petani menjalankan kegiatan pertanian. British mengancam untuk mengenakan tindakan undang-undang jika penduduk tempatan tidak membayar cukai. Kita lihat peristiwa penentangan Haji Abdul Rahman Limbong. Pada tahun 1922, Haji Abdul Rahman Limbong bertindak sebagai peguam di mahkamah dan berjaya membela petani yang ditangkap kerana menentang peraturan baharu di Kuala Telemong. Pada tahun 1928, petani dan pengikut Haji Abdul Rahman Limbong telah menawan balai polis di Kuala Berang. British akhirnya melancarkan serangan balas. Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap atas tuduhan menghasut dan dihukum buang negeri ke Mekah. Baiklah murid-murid, ini ialah tugasan hari ini. Kamu perlu buat maklumat tokoh, sebab penentangan, peristiwa penentangan. Baiklah, apa kepentingan mempertahankan kedaulatan negara? Okey, kita lihat. Yang pertama, negara akan sentiasa aman. Yang kedua, negara akan bebas daripada ancaman luar. Yang ketiga, kemerdekaan negara akan sentiasa terpelihara. Yang keempat, mengukuhkan perpaduan dan keharmonian rakyat. Dan yang kelima, imej negara dapat dijaga. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu dapat faham apa penerangan yang telah cikgu berikan. Okey, kita jumpa lagi dalam sesi PDPR seterusnya. Bye.